Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari subjek Penghayatan Etika dan Peradaban SKP 3122 dari kumpulan 15 dan kami dari kumpulan Phoenix A, dan hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk kami iaitu penderaan seksual dan mental terhadap kanak-kanak. Saya Abdul Aziz bin Asmadi, nombor matrik saya 217265. Nama saya Kelana bin Muhammad, nombor matriks 215405. Nama saya Alisa Najwa binti Kamarul Zaman, nombor matrik saya 214873. Jadi penderaan seksual dan mental terhadap kanak-kanak. Jadi kanak-kanak ini adalah sebahagian penting daripada masyarakat di negara kita dan kanak-kanak ini merupakan aset negara yang paling penting kerana mereka ini merupakan bakal yang menjadi penyumbang kepada pembangunan negara. Jadi seharusnya kita sebagai rakyat Malaysia, kita sepatutnya melindungi mereka ini dan tidak menghindarilah daripada penderaan daripada berlaku. Jadi penderaan terbahagi kepada dua, iaitu penderaan fizikal dan juga mental. Penderaan mental ialah penganiayaan terhadap emosi. Antara contoh-contoh perbuatan penderaan mental ialah mengejek kanak-kanak itu ataupun mengabaikan kanak-kanak. Kalau untuk penderaan fizikal merupakan terbahagi kepada dua, iaitu penderaan fizikal dan juga penderaan secara seksual. Penderaan fizikal ialah mencederakan bahagian fizikal kanak-kanak yang sehingga boleh menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada tubuh. Sebagai contoh, menggunakan objek seperti besi untuk memukul mereka sehingga meninggalkan kesan-kesan seperti lebam. Dan untuk penderaan secara seksual pula, perbuatan yang di mana mereka melakukan sesuatu terhadap tubuh badan kanak-kanak seperti memegang alat sulit ataupun bercakap kata-kata yang berkenaan 18 tahun ke atas kepada kanak-kanak, menunjukkan video-video pornografi kepada mereka, dan ini antara untuk pendahuluan berkenaan dengan penderaan secara seksual dan mental terhadap kanak-kanak. Jadi next slide. Jadi ini adalah punca kepada antara punca-punca penyebab terjadinya penderaan kanak-kanak. Yang pertama ialah kekurangan ilmu dalam menjaga anak. Yang kedua, pegangan agama yang rapuh. Dan yang ketiga, kedudukan ekonomi yang tidak kukuh. Next. Jadi punca yang pertama ialah kekurangan ilmu dalam menjaga anak. Seperti kita tahu, ilmu ni sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Tak kira lah dari segi apa-apa aspek sekalipun, ilmu tetap nombor satu. Sebagai contoh, kalau kita nak memasak pun kita kena ada ilmu yang betul, nak memandu pun kita kena ada ilmu. Lagi-lagi dalam bab menjaga anak. Ibu bapa perlu tahu peranan dan juga tanggungjawab mereka dalam mendidik anak-anak dan juga cara untuk menjaga kanak-kanak itu dengan cara yang betul. Sebagai contoh, ibu bapa perlu tahu cara-cara untuk mengawal anak ketika mereka menangis ataupun mengamuk. Jadi kalau ibu bapa yang tiada ilmu yang betul dalam menjaga anak, mereka akan melayan anak tu dengan cara yang salah. Jadi dekat sebelah sini ada gambar berkenaan dengan berita harian online tentang betapa pentingnya ilmu itu untuk menjaga anak. Jadi next, untuk punca yang kedua. Punca kedua ialah pegangan agama yang rapuh. Dalam agama, kita akan belajar dalam banyak nilai-nilai murni yang baik. Agama mengajar kita nilai-nilai murni yang baik seperti berkenaan dengan sabar, tanggungjawab, peri kemanusiaan dan kasih sayang. Jadi kalau kita ni kurang nilai agama, kita akan kurang nilai-nilai yang murni seperti ini. Seperti agama mengajar kita untuk sabar. Jadi sebahagian ibu bapa ni, kalau anak ni dia cepat sangat, dia budak-budak, dia tak faham dengan apa yang jadi sekarang. Jadi kalau contoh dia tak dapat apa yang dia nak, biasanya kanak-kanak ni dia akan mengamuk. Jadi ibu bapa yang tak sabar, dia tak ada rasa berperi kemanusiaan ni, dia akan buat apa-apa cara sekalipun untuk stop
untuk berhentikan anak dia tu. Jadi antara cara yang paling cepat dan mudah ialah didera budak tu dalam untuk bagi budak tu senyap. Jadi benda-benda ni sangatlah tidak baik, and then dan dia juga akan mendorong kepada penderaan. Jadi punca yang ketiga, next. Punca ketiga ialah kedudukan ekonomi keluarga yang tidak kukuh. Macam kita tahu sekarang, trend kahwin awal ataupun kahwin muda dia datang balik. Jadi budak-budak muda sekarang ni dia tengok orang lain kahwin, dia pun nak kahwin. Tapi sebenarnya dia tak tahu diri dia sendiri tu tak bersedia lagi untuk menjadi seorang ibu bapa. Dia tak sedia dari segi mental, fizikal dan juga kewangan. Kebanyakan daripada mereka tak ada pun wang simpanan, dan ada juga yang kerja pun tak tetap lagi. Jadi bila duit tu tak cukup dan juga tak ada ilmu, dia tak ada perancangan dalam membina keluarga. Jadi bila dah ada keluarga, dah ada anak, dia terpaksa kita untuk menjaga anak kos tu sangat tinggi. Jadi dia tu tak cukup duit, dia akan mengundang stres sebab nak jaga anak memang kos tinggi dari segi susu dia, pakaian, pakai, minum, semua. Jadi bila dia stres, tak ada duit, tekanan hidup dengan tekanan kerja, dia akan, cara yang dia boleh buat ialah dia lepas marah dia tu, stres dia tu dekat anak dia. Jadi itu sahaja daripada saya untuk punca. Sekarang saya akan bagi kepada Kelana. Okay, so terdapat pelbagai punca yang telah dinyatakan. So dengan itu terdapat juga pelbagai kesan yang saya akan nyatakan dalam pembentangan kali ini. So first ialah lebam ataupun bengkak dan luka berdarah. Dalam hal ini kesan secara fizikal kita dapat lihat kesan secara fizikal secara langsung daripada luaran tubuh badan kanak-kanak yang mengalami penderaan secara fizikal dan juga seksual. Hal ini akan menjadi petunjuk kepada tanda-tanda penderaan yang berlaku terhadap kanak-kanak yang akan menyebabkan lebam dan luka kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa. So hal ini akan menyebabkan mereka untuk menghadapi kesukaran untuk berjalan, duduk dan juga melakukan aktiviti yang selalu dilakukan oleh kanak-kanak. So sebagai contoh kita ada kes dera yang berlaku di Seremban pada 5 Disember 2023 baru-baru ini yang melibatkan kanak-kanak dan seorang pengasuh yang dikaitkan dengan Seksyen 31 dalam kurungan 1 kurungan A Akta Kanak-Kanak 2001. So seterusnya ialah hilang kepercayaan diri. Kanak-kanak yang menjadi mangsa secara majoritinya pasti akan cenderung untuk hilang kepercayaan diri, apatah lagi jika dikaitkan dengan kepercayaan kepada orang dewasa. So hal ini akan menjadikan mereka tiada pembimbing yang baik untuk proses pembesaran yang lebih sempurna. Kanak-kanak akan menjadi lebih takut untuk mempercayai orang dewasa dan akan merubah kehidupan mereka secara drastis. Untuk kesan yang terakhir adalah ketidakseimbangan emosi. Hal ini wajar dalam penderaan seksual dan fizikal terhadap kanak-kanak. Mereka akan mengalami perasaan resah, gelisah dan tidak selesa yang akan sering menghantui kehidupan mereka. So dengan itu emosi yang tidak stabil akan menjadikan mangsa untuk berfikiran tidak waras sehingga mengambil keputusan untuk cuba melakukan perkara yang tidak baik seperti membunuh diri. So itu sahaja kesan daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih Kelana. So sekarang saya akan sambung tentang cadangan cara kita untuk mengatasi atau mengurangkan masalah penderaan seksual dan mental terhadap kanak-kanak. Okay, yang pertama ialah memberi pendidikan tentang penderaan kanak-kanak kepada orang ramai. Okey, seperti yang kita tahu, pendidikan melalui media massa dan juga media sosial adalah mustahak untuk memberi kesedaran tentang perkara ini. Okey, sebagai contoh, pesanan khidmat masyarakat di ruang iklan siaran televisyen oleh produksi-produksi iklan di Malaysia boleh memberi peringatan dan kesedaran tentang penderaan dan cara-cara untuk kita membuat aduan. Okey, selain itu boleh juga kita memberi pendidikan di laman
platform media sosial, dan oleh itu kaedah ini sedikit sebanyak dapat mencapai golongan yang berisiko seperti kanak-kanak untuk tahu bahawa sebenarnya mereka didera dan boleh meminta pertolongan. Okey, yang kedua adalah menjadi masyarakat yang peka dengan keadaan sekeliling. Okey, seperti kita tahu, segelintir masyarakat Malaysia pada hari ini mempunyai pendirian iaitu tidak mahu menjaga tepi kain orang. Okey, seperti kita tahu, perkara ni amat penting untuk kita kerana kita merupakan mata-mata kepada pihak berkuasa untuk melaporkan sebarang aktiviti atau perkara yang mencurigakan berlaku dalam kawasan tempat tinggal kita. Oleh itu, kita kenalah peka terhadap keadaan sekeliling dan kita kena buang pendirian iaitu tidak mahu menjaga tepi kain orang. Okey, kelebihan yang kita dapat masa ni iaitu dengan adanya media sosial, boleh kita manfaatkan untuk kepentingan komuniti masyarakat setempat kita. Okey, sebagai contoh kita boleh menyertai atau mewujudkan sebuah kumpulan WhatsApp yang terdiri daripada jiran tetangga dan dapat merapatkan ukhuwah dan menjamin keselamatan. Okey, yang ketiga, membudayakan perkhidmatan kaunseling. Okey, seperti yang kita tahu, seorang ayah ataupun seorang lelaki dia perlu bekerja keras untuk menampung keluarga tanpa memikirkan kesihatan jiwa dan raganya. Okey, oleh sebab itu, anak-anak akan menjadi mangsa jika seorang ayah mempunyai masalah mental ataupun masalah kesihatan. Okey, oleh sebab itu, lelaki ataupun seorang yang bergelar ayah yang mempunyai masalah dan tekanan haruslah mendapatkan khidmat kaunseling. Okey, dengan kepakaran seorang kaunselor, pastinya fikiran seseorang yang berada dalam tekanan dapat ditenangkan dan menjadi lebih rasional dalam setiap tindakan yang diambil. Okey, itu saja. Terima kasih. Okay, so kesimpulannya dalam kes penderaan seksual dan fizikal terhadap kanak-kanak yang telah dinyatakan melalui punca, pesan dan juga cadangan, kita dapat simpulkan bahawa penderaan terhadap kanak-kanak merupakan sebuah impak yang sangat luas yang akan memberi kesan juga terhadap sosial masyarakat kita. So penting bagi semua pihak untuk mengetahui isu-isu terhadap penderaan seksual dan fizikal terhadap kanak-kanak agar kita dapat bersatu dalam membendung perbuatan keji, dalam sama ada kita hadir dengan solusi yang terbaik ataupun kita memberi sokongan terhadap pihak-pihak kerajaan yang sewajarnya dapat menangani masalah ini. So itu saja yang saya dapat simpulkan. Yang lain ada pendapat? Saya bersetuju dengan apa yang telah Nida cakap. Kita sebagai orang dewasa, kita seharusnya melindungi kanak-kanak ini daripada perbuatan-perbuatan penderaan seperti inilah, sebab kanak-kanak ni dia insan yang lemah, insan yang kecil, yang tak tahu apa-apa. Jadi kita tak seharusnya biarkan perbuatan-perbuatan seperti ini daripada berlaku. Sebabnya seperti yang saya cakap, kita kena ada nilai sifat-sifat berperi kemanusiaan dalam aspek nak melindungi mereka. Jadi seharusnya benda ni kita kena cegah dan cuba menjadi insan yang mengambil tahu dan dalam masa yang sama supaya apa yang kita buat, langkah-langkah yang kita buat ni semoga peratusan penderaan kanak-kanak dekat Malaysia dapat dikurangkan, insyaAllah. So, itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Terima kasih.